perdagangan profesional, pembuat dasar dan pemikir serta penggiat industri dan pempengaruh digital untuk mendengar cerita mereka sebagai inspirasi. Program Dalam Rada setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Dalam Rada untuk anda. Assalamualaikum dan selamat petang bersama dengan kami. Saya Syuhada Armawan dan saya Hani Hamid di sini dan kita imbaukan topik berkaitan dengan PMKS, di mana untuk makluman kira-kira 97.4% daripada keseluruhan perniagaan di Malaysia buat masa ini terdiri daripada perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau singkatannya PMKS. Jadi sebagai itu ramai pakar yang telah menyarankan pemberian sokongan kewangan yang lebih besar bagi mengukuhkan lagi usaha meningkatkan pertumbuhan PMKS. Okey, dan selain itu juga disebut sebelum ini yang mana PMKS perlu segera mengadaptasi digitalisasi supaya ia dapat menjadi pemangkin untuk membantu pemulihan dan juga merancakkan lagi PMKS di negara kita. Dan hari ini dalam Radar kita akan membincangkan bagaimana PMKS boleh meneroka pembiayaan alternatif untuk perniagaan mereka secara bersama. Dan kita terus dengan tetamu kita di talian pada waktu ini. Ya, kita ada Eileen Lim, pengarah eksekutif Planworth Global Factoring. Okey, jadi kita akan sambutan dan salam sejahtera. Halo, salam sejahtera dan selamat petang. Ya, Syuhada dan Hani. Ya, betul. Syuhada dan Hani di sini. Okey. How are you? Fine. I'm good. Okay. Kita bercakap tentang PMKS ini yang pastinya menjadi suatu ruang yang cukup mendapat minat dalam kalangan anak muda, dalam kalangan mereka yang sedia kala dalam industri tersebut. Dan juga ia sebagai perkara yang menjadi pemangkin dan juga sebagai perancak kepada ekonomi di negara kita. Jadi bersama dengan Eileen Lim sekarang, mungkin ini boleh jelaskan kepada kita apa itu institusi keuangan bukan bank dan apa bezanya pembiayaan yang ditawarkan, Eileen? Baik, Syu. Non-bank FI punya license bukan dari bank negara dan ia dikawal oleh pelbagai undang-undang rangka kerja kawal selia, contohnya Undang-Undang Syarikat dan Undang-Undang Kontrak 2016 dan melapor kepada bank negara. Ya, untuk non-bank FI ni ia menggunakan modal dari pemegang saham dan pinjaman bank. As for bank, ia biasanya mengambil deposit daripada awam dan mempunyai banking license dari bank negara. Selain daripada modal pemegang saham, ia juga menggunakan modal dari deposit untuk membuat pinjaman. Jadi dari segi perbezaan pembiayaan yang ditawarkan tadi yang Syu tanya tu, untuk pihak Planworth, perkhidmatan pemfakturan invoice ni membolehkan pembekal mendapat pembiayaan perniagaan tanpa hutang dengan menjual dia punya receivable kepada Planworth. Receivable ini kemudian boleh dikonvertkan kepada modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan gaji, diskaun pembekal dan banyak lagi. Jadi pemprosesan yang kami ambil ni cuma 3 hari bekerja jika dokumen lengkap. Jadi dari segi accounting pula, ia tidak menambahkan hutang, jadi dia tidak mengurangkan peluang untuk dapat pinjaman dari bank. Bagi pihak bank pula, tiada bank yang aktif dalam pembiayaan invoice financing ataupun factoring. Kalau ada pun prosesnya lambat, ya. Dan kebanyakan produk pinjaman bank adalah menyembah hutang dalam accounting dan susah untuk pinjam lebih lagi dalam jangka masa yang singkat. Okey, baik, itu dia dah pun kita jelas berkaitan dengan apa itu institusi kewangan bukan bank dan juga perbezaan tentang pembiayaan yang ditawarkan. Okey, kita nak tahu juga bagaimana boleh tercetusnya idea untuk menemukan Planworth ni, Lin. Baik, Hani, Planworth sebenarnya sebahagian daripada Grand Columbia Group yang ditubuh oleh Datuk Craig sejak tahun 1992. Beliau berasal dari Kuantan, Pahang. Jadi beliau meneraju operation dekat Asia Pacific dengan aset berjumlah lebih daripada bilion dan operation ataupun pelaburan dia di Singapura, China, Papua New Guinea dan juga Malaysia. Datuk Craig mengambil keputusan untuk balik ke tanah air dan menyumbang dalam ekonomi kita. Beliau berpengalaman sebagai PMKS dan pemilik saham lisens deposit taking FI iaitu MBF.
finance di Papua New Guinea, iaitu sekarang punya FinCorp Finance Corporation Limited, dan beliau amat menghargai dan faham kepentingan pengaliran wang tunai ini. Jadi sebagai pengarah eksekutif, saya juga faham bahawa peniaga-peniaga memerlukan aliran tunai untuk lajukan perkembangan syarikat kerana ayah saya seorang usahawan. Jadi saya ingin membantu lebih ramai lagi peniaga, because I do not like or do not want to see the entrepreneur or the businessman suffer apabila tidak mempunyai aliran tunai yang mencukupi. Okey. Dan apa sebenarnya peranan yang boleh dibawa oleh Planworth sendiri dalam membantu sektor PMKS, khususnya dalam menghadapi situasi ekonomi yang mencabar bagi tahun 2023 ini? Eileen. Baik. Planworth adalah berdaftar di bawah Kementerian Kewangan Malaysia dan e-bolehan. Jadi semua pembekal dan servis provider kepada kerajaan, agensi kerajaan, majlis dan state government boleh menggunakan fasiliti Planworth ni untuk memajukan perniagaan mereka. Jadi everyone knows the threat of recession is looming, slowdown in receivable and potential increase in the bad debts. And kos pinjaman daripada bank tertinggi sejak 2019 dari 6% to 9% per annum. Namun begitu, kami tidak menaikkan kadar faedah pelanggan-pelanggan kami. Planworth menyediakan aliran tunai segera ni kepada perniagaan B2B yang memerlukan bantuan kewangan untuk memperkasakan bisnes mereka. Kami menggunakan modal sendiri dan mempunyai bank facility dengan beberapa bank, dan keupayaan kami membiayai kontrak value sehingga 200 juta per syarikat. Banyak produk dan services yang ditawarkan oleh Planworth kepada PMKS. Contohnya, produk yang kami sedia ada surat sokongan tender, iaitu letter of support untuk menaikkan credibility peniaga yang ingin mengambil bahagian dalam tender. Sebut harga kerajaan, GLC. Right. Nombor 2, kami ada modal kerja ataupun we call it working capital, especially when they just want the job and they need the startup cost. We have modal kerja. Pembiayaan pesanan pembelian, iaitu we call it purchase order financing. Kami boleh membiayai pembelian kalau jika dia ingin beli bahan mentah, equipment dan lain-lain yang mengenai dengan projek yang didapat tu, kami ada PO financing. Seterusnya, pemfakturan invoice like post factoring. Syarikat boleh dapat pendahuluan bayaran invoice sebelum matang. Pengurusan hutang, iaitu we actually manage their receivable. Produk yang lain seperti HP leasing, peniaga yang ingin offer HP ataupun leasing kepada pelanggan mereka dalam alat-alat komputer, photostat machine dan sebagainya. So jadi because of all this, Planworth is now number 1 and the largest and lending FI by far in non-bank factoring and supply chain dekat Malaysia, and we receive so many good feedback from our clients, and they also refer other MSME who would like to grow their business to us. Okey, baik. Dan kalau kita boleh teruskan lagi dengan perkongsian daripada Eileen sendiri mengenai pendanaan dan juga perkhidmatan pemfakturan, serta bagaimana kaedah ini telah membantu perusahaan di luar sana. Baik ni. Untuk tahun ini, kami telah bajetkan dana sebanyak 600 juta untuk membantu perusahaan yang ingin berkembang ataupun yang sekadar ingin bertahan dalam kegawatan ekonomi ini. Kami juga finance ataupun support beratusan PMKS pada setiap tahun dan telah disperse lebih daripada RM1 Malaysia, 1 bilion dan bertambah setiap tahun. Mission Planworth kami ini adalah untuk membantu komuniti PMKS, sole proprietor dan syarikat bukan PMKS, MNC, GLC dan perusahaan milik kerajaan untuk mencapai mission mereka. And we have expert relationship manager for each account and also credit friendly. Jadi fasiliti kami ini telah membantu peniaga-peniaga, like for instance in their sales growth, pertumbuhan jualan yang cepat. Contohnya, trade receivable biasanya ambil masa 30 hingga 60 hari untuk dibayar. Dengan pemfakturan ni, syarikat boleh turn their receivable into cash for their faster growth.
Yang penting dia bukan liability, jadi dia tidak mengurangkan peluang untuk pinjam daripada bank. Sebaliknya, factoring adalah pelengkap kepada bank facility yang sedia ada. And our facility also dapat bantu MSME to get discount pembekal, or we call it supplier punya discount. Misal kata apabila syarikat ada extra cash kan, dia boleh bayar supplier dengan cash dan dapatkan diskaun yang lebih. Dan ada lagi kebaikan, contohnya dia dapat membantu dalam pengurangan kos pentadbiran, iaitu administrative cost reduction. Klien boleh outsource dia punya receivable kepada syarikat perfaktoran, tidak perlu hantar statement ataupun follow up payment dan lain-lain, and they can just focus more in their business expansion. Okey, baik. Selepas ni kita akan berkongsi pula tentang bagaimana mereka boleh merancang lagi untuk ekosistem keuangan masing-masing menerusi pembiayaan dari Planworth, dan akan diperjelaskan oleh Eileen Lim selaku pengarah eksekutif Planworth Global Factoring bersama dengan kita. Dan kalau ada soalan dan pandangan, boleh terus anda DM kami ataupun komen menerusi Facebook Bernama Radio. Okey, kita berehat dahulu seketika, kembali selepas ini untuk program Dalam Radar. Anda sedang mendengar Dalam Radar. Mengupas isu-isu semasa dan pelan perancangan dalam bentuk perbincangan yang komprehensif. Kami tampilkan tetamu dalam kalangan profesional, pembuat dasar dan pemikir serta penggiat industri dan pempengaruh digital untuk mendengar cerita mereka sebagai inspirasi. Program Dalam Radar setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Dalam Radar untuk anda. Bernama sentiasa bersama anda dengan berita-berita terkini menerusi platform radio, TV, digital dan media sosial kami. Semuanya hujung jari, kami ada untuk anda. Anda sedang mendengar Dalam Radar. Baik, kembali waktu ini menerusi program Dalam Radar. Topik yang kita bawakan pembiayaan alternatif untuk PMKS, dan anda boleh bersama dengan kami untuk sebarang persoalan dan pandangan di Facebook Bernama Radio. Dan kita bersama dengan tetamu kita di talian pada waktu kita ada Eileen Lim yang merupakan pengarah eksekutif Planworth Global Factoring yang berkongsi berkaitan dengan pembiayaan dari Planworth sendiri. Baik, Eileen, bersama dengan kita pada petang ini. Eileen, kalau ada yang telah pun mendapat pembiayaan daripada Planworth sendiri, bagaimana PMKS patut merancang ekosistem keuangan mereka dengan lebih baik, Eileen? Well, sure. This is really